Assalamualaikum dan salam sejahtera. Channel Cikgu Suryana MS. Kekal bersama untuk pembelajaran kita hari ini. Mari belajar bersama Cikgu Suryana MS bagi mata pelajaran sejarah tahun 5. Anak murid cikgu hari ini sudah bersedia untuk belajar? Bagus. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5 bermula dengan muka surat 8 hingga 11. Pastikan anak murid cikgu sudah membuka buku teks sejarah tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Hari ini kita akan belajar unit 1 Institusi Raja Payung Negara bagi melengkapkan tajuk 6 warisan negara kita. Tema kedaulatan. Mari lihat kupasan untuk tajuk pembelajaran kita hari ini. Standard kandungan 6.1 Institusi Raja. Standard pembelajaran 6.1.4 membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. 6.1.5 menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. K. 6.1.8 menghuraikan kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Seterusnya, mari lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid cikgu akan dapat membandingkan 4 kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Yang kedua, menghuraikan 5 negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Dan yang ketiga, menghuraikan 3 kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Bagi kriteria kejayaan, murid berjaya menulis sekurang-kurangnya 3 kepentingan mempertahankan institusi raja. Mari lihat isi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pengenalan. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Fasa perubahan yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang ketiga, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Dan yang keempat, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Kita akan lihat fasa perubahan dan perbandingan bagi 4 keadaan ini. Untuk pengetahuan kamu semua, fasa perubahan dari semasa ke semasa ini disusun mengikut kronologi dan mempunyai fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang cikgu lampirkan dan paparkan dalam video ini. Anak murid cikgu semua, paparan yang ada dalam penerangan cikgu, kamu boleh dapati dalam buku teks sejarah tahun 5 pada halaman 8 dan 9. Mari lihat fasa perubahan yang pertama. Institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Raja atau Sultan
adalah ketua kerajaan negeri. Waktu bila? Ya, pada zaman kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Apa itu kuasa mutlak? Ya, kuasa mutlak ialah kuasa penuh atau tidak terbatas. Ini bermakna raja atau sultan pada zaman kerajaan Melayu awal mempunyai kuasa penuh tanpa ada kuasa lain yang dapat membataskannya. Raja atau sultan juga menentukan segala dasar pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik. Ingat ya anak murid cikgu semua, raja atau sultan semasa zaman kerajaan Melayu awal dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir urus kerajaan. Pentadbiran raja atau sultan ketika zaman kerajaan Melayu awal adalah sistematik. Ini kerana kerajaan Melayu awal telah berjaya menarik para pedagang dari luar ke kawasan kerajaan Melayu awal. Itulah kehebatan kerajaan pada zaman Melayu awal. Fasa perubahan yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Semasa zaman penjajahan British, raja atau sultan masih dikekalkan sebagai ketua kerajaan negeri. Namun, bagi puncak kuasa pula, raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak lagi dalam pemerintahan. Manakala raja atau sultan hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda sahaja. Bagi soal pentadbiran pula, raja atau sultan mempunyai penasihat British. Siapakah yang melantik penasihat British? Adakah raja atau sultan? Tidak. Tetapi pihak British meletakkan dan melantik penasihatnya di setiap negeri. Untuk apa? Untuk mengurus pentadbiran negeri di bawah naungan raja atau sultan. Ini dapat dilihat menerusi gambar Sultan-Sultan Melayu bersama-sama dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat. Sumber Arkib Negara Malaysia. Fasa pemerintahan yang ketiga iaitu institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Raja atau sultan. Apakah perbezaannya? Mari lihat. Anak murid cikgu pasti dapat menekannya. Ya, pada zaman pendudukan Jepun, Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jika pada zaman penjajahan British pula, ya, penasihat British. Ini bermakna raja atau sultan pada zaman pendudukan Jepun tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Hanya dikekalkan sebagai ketua kerajaan negeri, ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri naungan baginda sultan sahaja. Mari sama-sama lihat gambar tentera Jepun memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Sumber Arkib Negara Malaysia. Itulah titik tolak kedatangan Jepun hingga mengubah fasa institusi raja kerajaan Melayu awal. Fasa perubahan yang keempat iaitu yang terakhir, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Raja atau sultan selepas merdeka mempunyai sistem raja berperlembagaan. Yang kedua, kuasa raja atau sultan tertakluk
di bawah perlembagaan negeri masing-masing. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Apa itu istilah bagi Majlis Eksekutif? Majlis Eksekutif merujuk kepada organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan juga selepas merdeka. 9 Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir. Pentadbiran negara pula diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Mari perhatikan keratan gambar yang cikgu sertakan pada paparan ini. Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah ucapan perasmian di istiadat pembukaan Penggal Kedua Parlimen ke-14. Sumber Istana Negara. Itulah 4 fasa perubahan pada institusi raja. Bermula dengan Kerajaan Melayu awal, diikuti dengan penjajahan British. Yang ketiga, zaman pendudukan Jepun dan hingga kini institusi raja berperlembagaan diperkenalkan. Cikgu mengharapkan anak murid cikgu dapat mengingati perubahan dan persamaan bagi institusi raja mengikut 4 fasa yang telah kita pelajari tadi. Kesimpulannya, sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Tahukah anda, British kembali menjajah negara kita selepas zaman pendudukan Jepun dan meneruskan dasar yang sama. Selesai sudah 6.1.4 membandingkan kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Sekarang kita akan pelajari 6.1.5 menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini, terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Ya, anak murid cikgu sekalian, pemerintahan beraja merupakan pentadbiran yang tertua di dunia. Ingat tu ya. Baiklah anak murid cikgu semua, hari ini kamu akan mengenali 5 daripada 43 buah negara yang memiliki institusi raja di dunia. Mari kita kenali. Yang pertama, Britain. Disertakan juga bendera Ratu United Kingdom. Yang kedua, Denmark. Bendera Ratu Denmark. Maghribi. Bendera Raja Maghribi. Thailand. Bendera Raja Thailand. Dan Malaysia, bendera yang di-Pertuan Agong. Anak murid cikgu semua, bendera yang cikgu sebutkan itu tadi mewakili institusi raja bagi negara-negara Britain, Denmark, Maghribi, Thailand dan Malaysia. Institusi raja menjadi lambang perpaduan dan kemakmuran negara. Oleh itu, rakyat seharusnya memberikan taat setia sepenuhnya demi mempertahankan kedaulatan institusi raja. Mari sama-sama kita lihat K 6.1.8 iaitu kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Apakah huraian 5 kepentingan tersebut? Ya, yang pertama, memastikan keamanan negara terjamin. Yang kedua, apa pula?
Ya, perpaduan negara akan terpelihara apabila kita menjaga dan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Yang ketiga, pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga pula, menguatkan semangat cinta akan negara. Dan yang kelima, menerapkan rasa taat setia kepada pemerintah. Itulah huraian bagi kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Moga sesi pembelajaran kita hari ini dapat kamu fahami dan ingati supaya lembaran kerja yang cikgu berikan nanti dapat dilaksanakan dengan sempurna. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan cikgu dalam channel Cikgu Suryana MS. Hingga bertemu lagi. Terima kasih. Jumpa lagi.